Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya kasihi DJ Irwan selaku penerbit rancangan Makarimul Akhlak di Radio IKIM ini, sahabat saya Ustaz Hashim, seterusnya sidang pendengar yang saya kasihi dan hormati sekalian. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita sudah melangkah 1435 Hijrah. Itulah masa betapa pantasnya ia berlalu. Justru Nabi SAW mengajar kepada kita supaya mengambil peluang dan berghanimah dengan masa. Irtanim khamsan qabla khamsin. Berghanimahlah kamu 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Maksud berghanimah ni maknanya ambil peluang sedapat mungkin. Masa kita sihat sebelum kita sakit. Masa kita kaya sebelum apa-apa kedana. Masa kita muda sebelum kita datang tua. Masa kita lapang sebelum kita datang waktu yang begitu sibuk. Dan masa kita hidup sebelum datangnya panggilan kematian menjemput kita. Saban hari kita dengar orang mati mengejut. Kadang-kadang kita begitu rasa sedikit teruja dan terguris hati. Tak kala kematian yang datang dalam bentuk tembakan, dalam bentuk pembunuhan. Yang kita minta dan kita doa supaya Allah jadikan negara kita ini aman, makmur. Dalam keadaan manusia atau masyarakat boleh hidup dengan rasa tidak bimbang apa-apa kecuali hanyalah takutkan Allah Rabb al-Alamin. Ini yang kita dambakan dan kita harapkan. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, pada rancangan kali ini saya nak mengajak sedikit sebanyak kita renung apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah. Sebelum ini kita pernah bincang Imam Malik, Imam Daril Hijrah yang lahir pada tahun 93 Hijrah di kota suci Madinatul Munawwarah, yang mempunyai manakib atau biografi yang cukup baik dan cukup mulia. Betapa tidaknya beliau telah menekuni ilmu sedari kecilnya dan berguru dengan ramai tokoh-tokoh yang hebat, termasuk fuqaha us-sab'ah, 7 ahli fiqh terkemuka di kota Madinah. Dan ada menyebut mungkin beliau juga sempat di kalangan dengan beberapa tabi'in, di kalangan yang pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru kita nak tengok seorang imam yang sudah pasti mempunyai pelbagai maklumat dan ilmu. Pengalaman hidup sebagai tajribatul hayah menyebabkan beliau memahami erti kehidupan yang mana disulami dengan syariat Islamiah. Maka lontaran idea kata-katanya dianggap sebagai mutiara hikmah yang wajar juga kita tekuni dan kita teliti. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dan istifadah ucapan tersebut. Antara lain katanya, ilmu agama adalah ilmu agama. Oleh itu hendaklah kamu perhatikan dari siapa kamu pelajarinya. Maknanya di sini, tak kala kita nak bincang ilmu agama, kita nak belajar ilmu agama, maka belajarlah daripada orang yang siqah dengan ilmu agama. Artinya orang yang ada gurunya, orang yang mengkaji, mengaji, orang yang mempunyai akhlak yang baik, orang yang takutkan Allah Rabb al-Alamin. Kalau kena seperti ini dan cara seperti ini, sudah pasti keberkesanan ilmu agama itu akan dapat dihayati, difahami dengan sebaik mungkin, yang akan menatijahkan orang yang mempelajari ilmu agama begitu berpegang dan beristiqamah dengan agama. Dia akan beriltizam sebab dia tahu itulah ilmu agama. Sebab itu
siapa yang kita pelajari adalah penting. Kita carilah tok-tok guru yang benar-benar takutkan Allah. Tok-tok guru, ustaz-ustaz yang benar-benar taat pada perintah Allah. Yang bukan hanyalah dengan kadar berbicara sahaja, tetapi akhlaknya menyimpang dan begitu nipis daripada hakikat akhlak yang disebut sebagai akhlak yang mahmudah. Dan kita bincang dalam majlis ini, perbincangan kita berkaitan dengan makarimul akhlak. Macam mana nak membina akhlak-akhlak yang mulia. Nak kita padu dan kita nak pasakkan dalam jiwa kita. Yang bukan semata-mata kita baca, kita faham, tapi kita hayati dan kita amalikannya, kita rasai dan kita jiwainya, dan kita watakkannya dalam kehidupan kita. Bahkan kita telah diperibadikan dengan akhlak tersebut. Ini yang kita tuntut, yang kita mahu hasil daripada pemilihan guru yang benar dan betul. Sebab itulah kalau kita baca sejarah Imam Syafi'i sendiri, dia pernah berkata, kalaulah Allah tanya aku siapakah ilmu yang kamu ambil daripadanya, maka cukup bagi aku kata Maliklah sebagai tok guru aku. Kenapa? Kerana kesikahan, kepercayaan yang tinggi Imam Syafi'i kepada gurunya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara lain kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ilmu itu cahaya dan dia tidak akan lembut melainkan hati yang bertakwa dan khusyuk. Artinya, nak masukkan ilmu ini yang bersifat cahaya, yang bersifat penerang ini, dia bukan semua boleh masuk. Kita ada dengar orang tua cakap, macam curah air ke dalam daun keladi. Atau sebagai contoh, orang tu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Artinya, walaupun telah dikemukakan pelbagai teori, pelbagai hujah, pelbagai dalil, pelbagai ilmu, dengan maklumat dan rojokan serta apa yang dikatakan pembuktian dan penghujahan yang kukuh. Tapi kadang-kadang kerana dek keras hati tanpa takwa, maka dia tak akan dapat terima ilmu. Fi qulubihim akinnah, pada hati-hati mereka terdapatnya dinding-dinding yang menghalang daripada untuk menerima, sehingga membasah hati sanubarinya dengan ilmu Allah. Jadi pentingnya ilmu sebagai cahaya yang mana perlu kita juga membersihkan hati kita. Sebab itu orang-orang zaman dulu bila dia nak belajar, dia betulkan niat dia sucikan hati dia istighfar kepada Tuhan, dia bersyahadah, dia semayang sunat, dia zikrullah, dia tawajjuh pada Tuhan, kemudian dia belajar ilmu. Tak kala itu ilmu masuk dan akhirnya tak semena-mena, kadang-kadang kita tengok air matanya bergelindangan, menangis apabila dibicarakan beberapa hal berkaitan syurga, neraka, kehidupan dan sebagainya. Kenapa? Kerana pada masa itu hatinya cukup lembut, tak kala ilmu telah menyelinap dan telah menyerap dalam hatinya. Dan kita tengok orang seperti ini adalah orang yang baik. Tak kala hatinya itu dibersihkan dahulu. Justru kalau kita nak belajar ilmu, bukan sekadar kita berlumba-lumba dalam menghafaz ilmu, berlumba-lumba dalam mengutip seberapa banyak ilmu, tapi yang lebih besar dan lebih utama daripada itu, bagaimana hati kita menerima ilmu, sehinggakan hati kita ini benar-benar merasa lembut, merasa begitu takut kepada Allah Rabb al-Alamin. Kalau seperti ini, maka sudah pastilah ilmu tersebut akan memberi manfaat kepada orang itu, dan masalah hati itu akan sentiasa berbunga segar mekar, subur disirami dengan iman, dengan hidayah dan taufik daripada Allah Rabb al-Alamin.
Teringat saya kepada satu kenyataan Syekh Syed Hawa rahimahullah ta'ala. Syekh Hawa pernah menyatakan, antara bala yang paling besar mutaakhir ini yang terkena kepada khalayak dan umat ialah di mana mereka ini dilanda dengan qasawatul qalb, hati kerah. Bila hati kerah ni payah. Hati kerah ni susah. Air mata payah nak menangis, bunuh orang, sepak orang, tembak orang, atau buat perkara yang kadang-kadang kita pun rasa di mana rasa hatinya. Bayangkan jika sekiranya apa yang terjadi itu terkena kepada dirinya, keluarganya, anak, isteri dan sebagainya. Sudah pasti dia tak akan rasa boleh selesa dengan apa yang terkena kepada orang lain. Ini yang kita kena fikir dan kita kena renung. Sebab bila kita terlepas pandang dengan mengikut hawa nafsu, maka terjadilah apa yang terjadi. Pada masa itu, kita hanyalah bertuhankan kepada hawa nafsu, kepada nafsu syahwat, tanpa lagi merasa takut dan gentar kepada Allah Rabbul Alamin. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Radio Aikim dalam ruangan cinta, dalam ruangan Makarimul Akhlak, di mana kita nak bincang berkenaan dengan nasihat mutiara dan hikmah daripada Imam Malik rahimahullah. Kita telah bincang dua kenyataan Imam Malik berkenaan ilmu agama adalah ilmu agama yang mana kita kena tengok daripada siapa yang kita tuntut dan pelajarinya. Dan yang kedua, sifat ilmu itu cahaya yang memerlukan hati yang lembut untuk merasakan kebesaran ilmu, rasa khasyatullah yang akan tumbuh daripada hati yang bertakwa dan khusyuk itu. Seterusnya kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, apabila seseorang itu zuhud, Allah akan memberi hikmah kepadanya. Tengok, rupa-rupanya dengan kezuhudan, maka dia akan perolehi banyak hikmah. Soalannya apa makna zuhud? Zuhud ni ada dua perkara. Pertama, kita zuhud di dunia ini. Kita harapkan Allah, bukan kita harapkan dunia. Maka ketika itu Allah cinta dan kasihkan kita. Kedua, kita zuhud daripada apa yang ada di tangan manusia. Maka pada masa itu manusia juga akan kasih dan sayang kat kita. Inilah yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi ma aidin nas yuhibbakan nas. Zuhudlah kamu di dunia, nescaya Allah kasih kepada kamu. Zuhudlah kamu apa yang ada di tangan manusia, maka sudah pasti manusia akan kasih kepada kamu. Kalau ini berlaku, sudah pasti kesannya cukup besar, kelebihannya cukup besar, dan akan meraih banyak kelebihan-kelebihan. Zuhud penting. Kenapa berlakunya banyak perkara yang tak baik? Diambil harta orang, dirompok harta orang, dibuat tak senonoh gini-gini, antara lain kerana ketidakadaan zuhud dalam hati sanubarinya. Bila dia tidak ada zuhud, bayangkan apa yang berlaku. Saya nak kisahkan, tapi terlalu banyak, saya akan ambil hanya satu dua sampel sahaja. Contoh untuk kita gambarkannya. Allamatus Syam, atau digelar sebagai Faqihus Syam, namanya Imam Al-Auza'i. Setepatnya namanya ialah Abdurrahman Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, lahir pada tahun 88 Hijrah. Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala mempunyai banyak kelebihan, di mana antara kelebihannya adabnya tinggi, akhlaknya tinggi. Makarimul akhlaknya cukup hebat. Di mana pernah satu ketika ada seorang pemimpin yang zalim, digelar sebagai Ali ibn Abdullah. Betapa
kasarnya pemimpin ni bila dia masuk sahaja ke kota Syam, kota Damsyik, dia pergi bunuh orang di bandar Syam hanya beberapa jam sahaja mencecah 36,000 orang. Dan lebih teruk daripada itu, dia gunakan Masjid Umawi untuk tambak kuda untanya, bersepah najis binatang tersebut seolah-olah jadi kandang. Dan dia cabar orang ramai. Lalu dia sendiri menjawab, kalau ada orang yang berani kepadaku, mungkin seorang sahaja, iaitu Imam Al-Auza'i. Panggil dia. Maka Imam Al-Auza'i dengan penuh yakin kepada Allah jawab dengan tuntas, dengan kukuh, dengan yakin, dengan beriman. Natijah daripada kenyataan Imam Al-Auza'i ini, maka dia telah mengurniakan kepada Imam Al-Auza'i sejumlah duit dinar dengan banyak. Imam Al-Auza'i menolaknya. Kemudian akhirnya diberikan juga. Dia ambilnya lalu dicampakkan kepada khalayak satu persatu sehingga habis. Itulah hebatnya. Dan maka bertambah kagumlah orang kepadanya kerana zuhudnya dia kepada dunia. Inilah orang yang hebat. Bukan makna bila zuhud kita kena fakir, kena miskin, kena tak ada duit langsung sampai kita merempak, sampai kita meminta. Tidak. Makna zuhud di sini ialah kayalah sekaya-kaya pun, duit banyak, tapi duit kekayaan hanyalah alat dan bukan sebagai matlamat. Yang didoa oleh Abdullah ibn Al-Mubarak dan ramai lagi tokoh Islami. Antara lain mereka berdoa, Allahumma ja'ali dunya fi yadi wa la taj'alha fi qalbi. Ya Allah, jadikanlah dunia pada tanganku, tapi jangan jadi dunia bertakhta dalam hatiku. Kerana bila bertakhta dalam hati, tindakan kita lebih kepada akan hakikat. Macam mana nak meraih, nak dapat, nak bolehkan sesuatu hajat tersebut tanpa kira lagi halal dan haram, betul dan salah, sah dan batal, diizinkan atau tidak, syubhah atau sebaliknya. Maka yang penting ketika itu kita akan mengikut hawa nafsu. Sebab itu dengan sebab zuhud ada batasannya. Kita tak akan tamak, kita tidak akan merasakan hak orang hak kita, tapi kita sentiasa bersifat berhati-hati untuk meraih dan mendapat keredaan Allah Rabbul Alamin. Sidang pendengar Radio IKIM yang dikasihi, alhamdulillah pada malam ni kita bersiarang dalam ruangan Makarimul Akhlak. Dan alhamdulillah kita telah bincang apa yang telah diutarakan, hikmah-hikmah, mutiara kata oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Seterusnya antara kata-kata beliau ialah, sebaik-baik perkara ialah yang terang dan nyata. Jika engkau syak antara kedua-duanya, maka ambillah yang lebih dipercayai. Apa makna? Sebenarnya kenyataan ini tak lari dengan apa yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan sebuah hadis yang sahih. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu nyata dan haram itu nyata. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan antara kedua-duanya, halal dan haram ni, ada banyak perkara yang dianggap kesamaran dan syubhah. Dan apa yang Nabi kata, famanittaqa syubuha faqad istabra'a li dinihi wa idih. Siapa yang menyelamatkan daripada sebarang syubhah, sebenarnya dia telah menyelamatkan agamanya dan juga maruahnya. Itu penting. Jadi, apa-apa perkara yang nampak sama ni lebih baik tinggallah. Supaya kita rasa tenang hati. Da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggallah apa yang menjadi keraguan kepada kamu. Wasangka dan syak kepada kamu. Kepada apa yang tidak menjadi ragu, tak wasangka dan tak syak lagi. Ini Nabi ajar. Artinya cara macam tu. Dan inilah yang disebut oleh Imam Malik. Bila kita tengok terang nyata, okey. Jadi hak syubhah-syubhah tak boleh. Contohnya, bank Islam, okey. Bank muamalah, okey. Bank pelaksanaan cara sistem Islam, okey. Tapi bila mari riba, maka tak boleh. Ada perkara yang syubhah, tak payahlah.
yang kita di Malaysia kita ni pun terlalu banyak perbankan Islam yang diluluskan, yang telah beroperasi dengan begitu baik, yang kita nampak lebih kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya kita hilangkan keraguan pada diri kita dan kita tak termasuk dalam golongan yang sentiasa merasa sukar untuk nak meraih kelebihan kebaikan daripada Allah Rabbul Alamin. Seterusnya, beliau menyatakan bahawa kalau kita syak dalam sesuatu perkara, maka ambillah yang lebih percaya. Hak ni okey, hak ni okey. Tapi okey-okey pun berat-berat semua, tapi hak ni kurang sikit, hak ni lebih percaya, ambil hak tu. Jadi jangan ambil hak lebih berat lagi, susah kita. Jadi nampak sekurang-kurangnya adanya asas ihtiyat. Jadi bila ihtiyat itu, kita masih lagi mempunyai satu prinsip pegangan. Dan ini yang sepatutnya. Inilah yang dilakukan oleh ramai tokoh-tokoh. Saya sebutlah satu kisah. Antaranya seperti Ibn Sirin rahimahullah. Ibn Sirin mempunyai manakib yang cukup menarik. Ibn Sirin pernah dia pinjam duit daripada sedagar. Kemudian dia buat perniagaan minyak zaitun. Dia beli banyak tempayan. Tiba-tiba diberitakan dalam salah satu tempayan tu tikus mati masuk. Tikus masuk mati dalam tempayan minyak zaitun. Apa yang dia buat? Dia curah semua sekali. Menyebabkan dia tidak mampu nak bayar hutang. Akhirnya telah diadukan ke qadi. Qadi telah menjatuhkan hukuman dia kena penjara. Maka dia sanggup penjara. Sebab bila wujudnya syubhah. Sehinggalah Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi yang antara sahabat yang terakhir meninggal dunia. Bila Anas bin Malik sakit gering nak mati, dia wasiatkan mayatku ini yang memandikannya adalah Ibn Sirin atau Muhammad Ibn Sirin. Bila matinya Anas, maka dikatakan mereka datang bertemu dengan Gubernur bagi tahu bahawa Anas, sahabat Nabi ini pernah mewasiatkan supaya yang memandikan jenazahnya Ibn Sirin. Maka Gubernur terpaksa mengeluarkan Ibn Sirin selepas dia keluar kerana melaksanakan perintah amanah, iaitu wasiat daripada Anas Ibn Malik untuk memandikannya. Hari ini nak gambarkan Ibn Sirin, kenapa dia ada sikap bila wujudnya syubhah, dia meninggalkannya. Dan inilah tokoh yang cukup hebat. Sidang pendengar Radio IKIM yang dikasihi Allah, saya merasakan untuk hari ini sekadar itulah yang dapat saya sampaikan pada malam yang mulia ini. Dan saya rasa tidaklah terlewat untuk bagi saya mengucapkan selamat Tahun Baru Hijrah wa kullu am wa antum bi khair 1435 Hijrah. Dan kita harap 1435 Hijrah ini memberi satu sinar kepada kita dengan sinar yang baik dan memberi kepada kita kelebihan yang cukup baik dalam melayari bahtera kehidupan ini. Kita kena ada tekad dan azam. Biarlah tahun ini tahun yang akan menatijahkan kepada kita hampir kepada Allah, banyak melakukan ketaatan, mengurangkan dosa-dosa, banyakkan istighfar, banyakkan zikrullah, banyakkan qiyamul lail, dan cuba membiasakan untuk infak fi sabilillah, merasakan diri untuk menolong saudara-saudara kita yang lain, dan begitu juga menyambung hubungan silaturahim. Kita juga hendaklah cuba seupaya mungkin untuk menjadikan diri kita ini orang yang ada pada hatinya merasa takut kepada Allah Rabbul Alamin. Sekadar itulah yang dapat saya sampaikan pada malam yang mulia ini dalam rancangan Makarimul Akhlak. Mudah-mudahan kita sentiasa meraih taufik dan hidayah daripada Allah yang akhirnya mencapai mardatillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.